Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Majlis yang ke-52, melihat manusia dengan pandangan fana. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada pagi Jumaat 3 Ramadan tahun 545 Hijriah. Wahai kaum, datangilah Allah Azza wa Jalla dan larikan diri kamu daripada manusia dan dunia dan apa sahaja yang selain Allah Ta'ala secara total. Datangilah Allah Ta'ala dengan hati kamu. Apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah Ta'ala ini? Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah kepada Allah sahajalah, semua perkara itu akan dikembali. Wahai gulam, jangan pandang manusia dengan pandangan kekal, tetapi pandang mereka dengan pandangan fana. Jangan pandang mereka dengan pandangan berkuasa, boleh memberi mudarat dan manfaat, tetapi pandang mereka dengan pandangan lemah dan hina. Esakan Allah dan bertawakal kepadanya. Dan jangan bicarakan dari hal yang sudah ditetapkan Tuhan. Dunia dan semua yang berlaku di dalamnya sekarang sudah ditetapkan Tuhan. Begitu juga manusia dan segala yang berbolak-balik ke atasnya. Semua itu sudah ditetapkan Tuhan. Seharusnya hati seorang mukmin itu kosong dari semua ini. Terutama sekali jika dia memang sudah lepaskan dirinya dari sebab musabab. Inilah yang lebih baik baginya. Maka jika datang sebab musabab dunia itu dan dikurniakan Tuhan anak pinak yang harus ditanggungnya, kelak dia akan dibantu serta diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Hatinya dalam segala hal ehwalnya kosong dari segala yang selain Tuhannya sahaja, Tuhannya semata. Tiada pernah terlupa dan lenyap dalam ingatannya. Dia tiada meminta daripada Allah Azza wa Jalla perubahan atau pertukaran, kerana dia sudah tahu bahawa apa yang sudah ditentukan Tuhan itu tidak akan berubah lagi. Bahagian rezekinya sudah ditetapkan, tidak akan lebih atau kurang. Maka tidak perlu dia meminta kepada Allah suatu kelebihan atau kekurangan. Dia tidak juga meminta agar dilewatkan bahagiannya atau disegerakan kecintaannya, kerana dia telah yakin bahawa semua itu ada waktunya yang sudah ditentukan khusus buatnya. Maka orang semacam ini dan yang lain semisalnya adalah orang yang sempurna akalnya dari makhluk, dan mereka yang menuntut supaya dilebihkan atau dikurangkan, disegerakan atau dilambatkan adalah orang-orang yang gila. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau dahulu kita pernah menerangkan semalam, kita dah ajar tentang bagaimana kalau kita benar-benar mengikut hukum Allah Ta'ala dan beramal dengan hukum sehingga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu sebenar, iaitu sehingga kita mengetahui kenapa kita perlu melakukannya dan kenapa kita perlu memeliharanya. Dan keadaan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kuat beramal dengan Quran dan Sunnah sehingga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu sebenar yang akan diberikan, diterjemahkan melalui hati dan maknawi. Bila kita sebut hati dan maknawi, hati suatu keyakinan, maknawi itu ialah perkara yang berkaitan kerohanian, yakni kehidupan seterusnya. Suatu yang dibentuk kita menjadi orang yang benar-benar berilmu. Dalam keadaan itu seolah-olah, kata Syekh Abdul Qadir, dibawa
hati dan maknawi kita menghadap Allah sambil berkata, Dia Tuhan keduamu. Kita nak jelaskan ayat ini supaya tak keliru. Bila beliau menyebut pada muka surat 402, lihatlah indah Dia Tuhan keduamu. Bukan maksud Tuhan nombor 2. Maksudnya di bawah hati dan maknawi berkata, wahai kedua hati dan maknawi, inilah Tuhan keduamu. Maksud inilah Tuhan bagimu wahai hati dan bagimu wahai maknawi. Ini Tuhan bagi kedua-dua kamu. Bukan ini Tuhan keduamu. Seolah Tuhan nombor 2, bukan. Tuhan satu. Maksudnya, wahai hati dan maknawi, inilah Tuhan bagi kedua-duamu. Bila hati kita dan maknawi kita dalam diberi ilmu oleh Allah. Baik, bila kita sebut hati, kita semua tahu benda dalam hati. Itu yang kita terfikir. Itu yang kita tekankan, itu yang kita inginkan. Dan semua orang bila sebut cakap dalam hati, niat dalam hati, kita faham hati di mana. Bila kita sebut maknawi, maknawi suatu yang menyeluruh daripada hati. Hati sebahagian daripada apa yang ada dalam diri kita. Manakala maknawi kita ialah seluruh hidup kita. Kita ada perkataan istilah makna dan maknawi. Secara makna kita sebut yang dimaksudkan. Secara maknawi, apakah yang menjadi roh kepada maksud ini? Maka itu istilah hati dan maknawi. Supaya beberapa istilah sufi jelas pada kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut dalam hadis yang ke-52, bagaimana perlu kita melihat manusia dengan pandangan fana. Tidak boleh kita melihat manusia dengan pandangan baqa, yakni kekal. Kenapa manusia kadang-kala melihat manusia yang lain baqa, kekal? Sebab dia nampak manusia itu lebih kuat, lebih berharta, lebih berpangkat, lebih berpengaruh. Lalu kita menganggap dia ni baqa, artinya kekal. Walhal al-baqa'u lillah, kekal cuma milik Allah. Tidak ada sesuatu pun yang manusia ada yang boleh jadikan dia kekal. Tidak ada. Hari ini yang paling kita rasa mulia ialah harta dan pangkat. Bukan sekadar hari ini, sebelum ini. Kerana itu manusia berusaha sungguh-sungguh untuk banyakkan harta dan pangkat. Kerana mereka menyangka itu akan menjadikan mereka kekal dan mulia. Allah sebut dalam Quran, yahsabu anna ma lahu akhladah. Mereka menyangka bahawa hartanya akan mengekalkan mereka. Maka kita nak buang suatu keyakinan sampah ini, bahawa ada yang boleh kekalkan kita, ada yang boleh memuliakan kita selain Allah. Maka ini pandangan, ini suatu pegangan sampah yang menghina kita, yang merosakkan kita. Siapa pun yang meletakkan pergantungannya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jadikan dia hina. Dan siapa pun yang meletakkan pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan mencukupkannya, memeliharanya, menjaganya dan menguruskan halnya. Maka ini yang perlu kita tahu tentang bagaimana hubungan kita dengan makhluk. Jangan seorang pun melihat makhluk tadi dengan pandangan kekal, tapi lihat dengan pandangan fana. Dia mati macam kita mati, dan dia akan kembali kepada Allah macam kita akan dikembalikan. Bukan semuanya. Allah Ta'ala berfirman, ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, semua perkara dikembalikan pada Allah. Sama ada dikembalikan pada Allah secara kuasanya, secara kesudahannya, secara takdirnya, secara hukumannya, yakni pahala atau dosanya, secara pengurusannya, semua milik Allah. Bumi milik Allah dan segala isinya. Wa imma dalam penciptaannya, atau takdirnya, atau pengurusannya, atau di mana ia akan berakhir dan di mana dia bermula. Oleh sebab itu, bila kita memahami bahawa kita dan makhluk-makhluk lain sama je, oleh sebab itulah hati kita tak boleh bergantung pada makhluk. Bahkan ini merupakan kerosakan hati yang paling serius. Kata ulama, a'zam mufsidatil qulub ta'alluq bi ghairillah. Sebesar-besar perosak hati bila kita bergantung selain Allah.
Bila kita bergantung saja selain Allah, maka ia merosakkan hati. Kan itu kita akan kecewa, kan itu kita akan putus asa, kan itu kita akan lemah, kan itulah kita akan hina, dan kan itulah kita akan hilang kemanusiaan kita. Bukan paling teruk, hilang perhambaan kita pada Allah. Akhirnya ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah nafsu, ada yang menyembah raja yang berkuasa, ada yang menyembah harta, ada yang menyembah alam, sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang. Semua mereka ini akan tercabut dari diri mereka satu sifat yang paling mulia, iaitu perhambaan kepada Allah. Kan kita dalam hidup, Allah jadikan hidup ini bermasalah. Nama hidup ni masalah. Al-hayatu muskilah. Hayat ini memang muskilah, memang masalah. Sebut je kehidupan, dia memang masalah. Maka Allah Ta'ala biarkan manusia dengan masalah macam-macam. Tak ada seorang pun terlepas daripada ombak masalah. Kalau terlepas dalam satu perkara ni, dia akan kena yang lain. Apa pun dia akan kena sesuatu yang akan mengganggu dirinya, sesuatu yang akan menjatuhkan, menghilangkan rasa kuatnya, rasa kayanya, rasa gagahnya, sesuatu yang terus menikam di hati dia. Sama ada dia bernama raja atau bernama rakyat jelata biasa, dia akan kena masalah. Semua kena masalah. Cuma kita, bila kita tak memahami fitrah sunnatullah ini, lalu kita ingat ada orang tak ada masalah. Macam mana awak tahu dia tak masalah? Hanya kerana kita tak tahu, bukan bermakna tak ada. Mana pun orang kalau dia dekat dengan seseorang, dia tahu masalah dia. Tuan-tuan tengok ni, seorang raja, tak ada masalah kot. Cuba dekati dia dan kita nampak masalah dia. Ini seorang tuan guru, cuba dekati dia, kita akan jumpa masalah dia. Ini seorang Perdana Menteri, cuba hampiri dia dan kita akan jumpa masalah dia. Seorang milioner, bilioner, cuba hampiri dia dan kita akan dapati masalah dia. Bahasa mudah, semua ada masalah. Dan Allah jadikan masalah ini akan terus menekan hatinya, sampailah dia pasrah pada Allah. Kata Imam Ibn Jauzi, dalam hari-hari kehidupanku, aku berada dalam tekanan yang dahsyat. Tekanan, kesedihan, sehingga aku tidak tahu lagi melainkan satu jalan. Satu je jalan aku nampak. Bila mana aku membaca ayat Allah Ta'ala dan surah At-Talaq ayat yang kedua, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Lalu kata Imam Ibn Jauzi, aku meningkatkan amalan. Aku banyakkan lagi amalan. Lagi banyak masalah, aku banyak lagi amalan, sehingga aku nampak jalan keluar. Rupanya ada jalan keluar. Jadi kalau kita baca sejarah Ibn Jauzi, seorang ulama yang mengarang hampir 1000 buah kitab, yang pernah dipenjara dan tidak dibenarkan untuk menyampaikan ceramah selama 5 tahun sebab orang yang mendengki dia, maka dia dikurung dalam rumah. Dia tak dibenarkan keluar 5 tahun. Bayangkan, kita kena quarantine, bukan quarantine rumah boleh keluar. Ni 5 tahun dia quarantine, tak dibenarkan keluar. Dan keadaan dia tua, sakit, dia tak dibenarkan. Maka ini antara perkara yang dilalui oleh beliau. Maka beliau kata tidak ada yang boleh melepaskan aku ini, melainkan satu cara yang Allah sebut, meningkatkan takwa pada Allah. Kerana itu orang beriman, bila dia tahu bila kita ada masalah, makin banyak pergantungan kita dengan makhluk, kita menuju kehinaan, lembah kehinaan. Tapi bila kita ada masalah, makin dekat kita dengan Allah, kita menuju jalan keluar dan kemuliaan. Kita bila ada masalah, tuan-tuan, kita akan cuba kenal semua orang. Sebab kita panik. Kita nak kenal orang ni, pangkat ni. Kita cuba kenal dan kita gunakan semua. Lalu kita dapati tidak boleh mencukupkan apa yang kita nak. Kerana Allah Ta'ala nak jadikan kita menyerahkan kepada Allah dan redha. Yang patut kita buat ialah memperbanyakkan taat bila ada masalah, bukan perbanyak kenal orang.
Kita bila ada masalah jumpa orang ni, jumpa Tan Sri ni, jumpa Datuk ni, jumpa Datuk Seri ni, jumpa ni kerabat ni. Sebenarnya ia membawa kepada kehinaan lebih banyak. Tapi kalau kita ada masalah terus jumpa Allah, ia jalan keluar yang pantas dan cepat. Sebab itu kata Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaih, aku angkat nilai takwa. Tentu bila kita tak jumpa jalan keluar, kerana tak cukup ibadat kita dengan Allah, sehingga kita tak nampak jalan itu. Kita berada pada aras yang di bawah, sehingga kita mengangkatnya dengan ketaatan pada Allah, pasrah, keikhlasan kita, kejujuran kita, tawakal kita yang benar, maka Allah angkat kita pada satu level, kita nampak jalan keluar. Kalau Allah beri satu jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang lain, tidak pernah dilalui oleh orang lain, maka dilalui oleh kita. Itulah Nabi SAW kalau kita belajar sirah. Rasulullah jumpa satu jalan ke Madinah yang tak pernah dilalui oleh orang lain. Sebab itu bila musyrikin Mekah cari Rasulullah pada jalan biasa ke Madinah, mereka tak jumpa. Sebab Rasulullah tak lalu jalan biasa. Itu adalah satu signal pada tawakal pada Allah. Allah beri kita jalan lain. Kadang-kadang kita dalam bab cari rezeki, ikut jalan biasa banyak sungguh kabel. Ni nak berniaga bazar Ramadan, setengah tempat lah. Kabel kena ada, tidak tapak-tapak pun tak boleh. Kadang ulur bawah meja. Kadang-kadang saya tak kata semua bazar memang, kadang-kadang kena ulur bawah meja. Ada seorang hamba Allah tu kata, saat kita nak ambil tapak bazar Ramadan, kena ulur 2,000. Baru lepas. Ni berniaga boleh tahu untung. Bila kita nampak jalan manusia macam tu, serah pada Allah. Akhirnya kita berniaga tempat bukan tempat dia ni, yang bersih. Lalu kita, Allah beri untung lebih baik daripada apa yang kita buat. Tuhan tunjuk jalan lain pada kita. Tetapi kita hidup, manusia kebanyakan hidup berdasarkan kebiasaan. Dan orang biasa cari rezeki macam gini, kalau kita tak dapat macam gitu, kita rasa kita akan tak ada rezeki. Dulu, zaman dulu, kalau tuan-tuan tengok, semua mak ayah nak suruh anak-anak kerja kerajaan. Kalau tak kerja kerajaan, tak ada masa depan. Kerja kerajaan ada masa depan, ada pencing, ada bla-bla. Dia, kita katakan, persepsi yang ditanamkan oleh penjajah. Walau dalam Islam, cuma namanya kerja. Kita kerja dengan siapa, itu hal lain. Kerja. Wa qul i'malu, maka bekerjalah, kata Allah. Tapi kita diajar dengan kerja kerajaan ada masa depan. Itu berebut nak kerja kerajaan. Berebut. Kita cerita dulu. Sehingga mak ayah paksa ni, sungguh anak pergi sekolah nanti boleh kerja. Dapat je kerja kerajaan, rasa macam ada masa depan. Maka Allah jadikan orang yang tak berjaya masuk U dipandang hina. Tak pandai ni, bodoh. Begitu begini. Ia persepsi sebahagian masyarakat. Skeptikal sebahagian masyarakat. Saya tak kata sebahagian masyarakat. Akhirnya Allah jadikan kekayaan itu bukan lagi daripada jalan tu. Allah jadikan jalan lain. Dulu orang ingat dengan jalan ni orang boleh kaya. Ada orang kata dulu jadi doktor boleh kaya cepat, maka berebut je doktor. Lubuk. Ada seorang pakar, dia kata, kami dulu fikir doktor ni lubuk rezeki, itu kami nak jadi doktor, jadi pakar. Akhirnya Allah jadikan lubuk rezeki tempat lain pula. Kosmetik. Yang ni naik kaya. Akhirnya dia doktor jual kosmetik juga. Senang cerita kaya. Bila nampak ilmu kekayaan. Ada yang kerja kerajaan, berhenti kerja kerajaan. Buatlah kerja apa pun. Kita lihat bagaimana Allah jadikan sebab berbagai. Tapi oleh kerana kita hidup dengan satu kebiasaan, berdasarkan apa yang kita tengok orang buat, kita kena buat macam tu. Kebiasaan begitu. Sedangkan kita dipandu oleh syariat yang tunjuk kepada kita jalan yang lebih luas. Bagi kita kalau sakit, kalau tak masuk hospital, tak sembuh. Itu persepsi. Sehingga Allah tunjuk jalan yang lain, akhirnya alhamdulillah sembuh. Bukan bermaksud kita kata anti hospital, tak. Dalam cara kita hidup, kita tidak boleh melihat satu arah. Kerana kebergantungan akan berlaku sehingga menjadikan kita kecewa. Orang ini ingat sebab saya belajar dengan dia je saya pandai. Belajar dengan dia tak pandai. Tidak, ilmu Allah luas. Ada orang dia belajar dengan orang yang bukan pakarnya,
tapi dia menjadi pakar. Ada yang belajar dengan pakarnya, dia tak menjadi pakar. Ada yang belajar dengan profesor, doktor, tapi dia tetap kekal macam biasa. Ada mungkin dia belajar bukanlah dengan orang profesor pun, tapi Allah nak angkat dia. Supaya kita tahu jalan-jalan ini banyak. Sebab tu Syekh Abdul Qadir kata, wahai kau, datangi Allah, lari dari manusia, lari daripada dunia, dan apa saja selain Allah. Jangan mengambil, jangan bergantung, jangan melihat sesuatu itu berlaku selain dari Allah. Sebab pertama, kerana semua benda akan kembali pada Allah. Kemudian bila Syekh Abdul Qadir menyatakan, kalau kamu pandang manusia dengan pandangan kekal, maka kamu salah. Saya dah sebut tadi, macam mana orang boleh tengok manusia dia kekal? Sebab dia jangan ada kuasa, ada harta. Tak, mereka juga akan mati macam kita. Mereka juga akan berkesudah macam kita. Tak ada bezanya kita dengan dia. Kita punya persamaan yang banyak dengan mereka. Perbezaan itu cuma perbezaan ujian. Tetapi hakikat kita sama. Mereka diuji dengan kaya, kita diuji dengan tak kaya. Mereka diuji dengan sihat, kita diuji dengan sakit. Mereka diuji dengan banyak pengaruh, kita tak ada pengaruh. Tapi kita sama, manusia. Makhluk. Yang akan kembali pada Allah. Perbezaan kita cuma pada ujian Allah. Kerana ada orang diuji dengan pelbagai ujian. Ada yang diuji kaya, kemudian miskin. Ada diuji miskin, kemudian kaya. Ada diuji kaya sampai mati dia kaya. Ada yang diuji berkuasa, kemudian jatuh kuasanya. Ada yang diuji daripada penjara berkuasa. Ada yang diuji berkuasa daripada muda sampai tua sampai mati. Hatta dah mati orang sembah dia lagi. Ada yang diuji begitu. Setiap manusia diuji yang berbeza. Hakikat kita sama, ujian kita berbeza. Tetapi setiap ujian menghasilkan benda sama. Pahala atau dosa. Syurga atau neraka. Maka kalau orang faham, tak ada orang nak dengki dengan sesiapa yang dia dapat. Saya tak dengki orang ni dia ada kuasa. Sebagaimana saya tak dengki orang ni ada harta. Sebab saya tahu dia sedang diuji oleh Allah. Dan saya perlu diuji dengan hal ini. Masing-masing sibuk bagaimana melepasi ujian. Bukan sibuk bergantung dengan manusia. Macam mana saya nak lepasi ujian ini dengan jaya sehingga Allah redha pada saya. Akhir semua kita mati, kembali pada Allah. Maka kalau kedua-duanya baik, ni orang kaya baik, ni orang miskin yang baik, kedua-dua masuk syurga. Dan mereka dapati tiada perbezaan mereka dalam syurga. Bila mereka melepasi ujian, mereka dapat. Apa yang mereka dapat? Sebab itu tuan-tuan, syurga, walaupun disebut di sebalik syurga itu adanya tingkat dan darjat, tapi tidak ada orang yang merasakannya. Kenikmat, kerana ahli syurga punya qanaah yang hebat. Kita kat dunia ni, tuan-tuan, kalau kita ada qanaah, walaupun orang tu dapat nikmat lebih pada kita, kita rasa kita sama dengan dia. Rasa sama. Kita boleh duduk dengan dia, berkongsi dengan dia, semua benda. Kita tak rasa pun kita bawah. Dan dia pun tak rasa di atas, kita rasa kita sama. Demikian sifat ahli syurga. Mereka tak rasa, wah aku ni syurga tinggi pada mu bawah. Tak, mereka rasa sama. Kerana mereka punya qanaah yang merupakan satu rezeki yang besar Allah beri pada orang beriman. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lihat manusia itu akan binasa fana. Dan lihat manusia itu tak ada kuasa beri manfaat atau mudarat. Tengok manusia dengan lemah dan hina. Begitu cara kita tengok manusia. Tengok dia fana, binasa. Tengok dia tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Tengok manusia ini bahawa mereka ini lemah dan hina. Tentu kita lemah, kita fahamlah semua kita ni lemah. Bila kita tua, walau dia nama raja nampak lemah. Jalannya dipimpin. Walau memakai segala baju kebesaran. Dah tua. Sebagaimana kita tua, kita juga mungkin dipimpin. Tua nampak gagak-gagaknya. Mereka nama raja nampak gagak, kita orang biasa pun gagak. Dah tua. Fikirannya mula nyanyuknya. Walaupun mereka orang berkuasa, kuasa tidak boleh menghalang nyanyuk. Dan kita juga nyanyuk. Akhirnya nyanyuk itu berlaku. Kita tengok ni, presiden negara paling berkuasa, Amerika. Kerana umur dia ni 70 ke atas dah, dia nyanyuk. Maka dia mula bercakap benda yang berlawanan dengan apa yang menjadi dasar negara. Nyanyuk. Lupa. Dia tak nampak lagi bijak. Maka dalam banyak percakapannya banyak salah. Lalu orang rekod kesalahan dia.
antara presiden paling banyak salah cakap. Dia cakap memang banyak salah. Dia nak kata A jadi B. Sebab dia manusia. Walau dia namanya presiden negara paling berkuasa. Maka kita pun sama, kita tua macam tu. Kehidupan kita nyanyuk. Walau kita raja. Walau kita ada harta. Maka sebab itu kita ni lemah manusia. Dan bila kita katakan tengok manusia dengan hina, apa maksud hina? Kita hina kerana kita ada tanggungjawab yang kita kena jawab depan Allah. Tidak ada seorang pun manusia akan rasa mulia di hadapan Allah. Mereka rasa hina sebab mereka akan ditanya. Tentu kita kalau duduk depan mahkamah, rasa hina tak hina? Kalau tuan-tuan berdiri duduk depan mahkamah, yang biasa duduk mahkamah lah, rasa tak hina? Bila ditanya bertubi-tubi oleh hakimnya, oleh sekian, hina. Sebab memang kita macam tu, kita ada tanggungjawab. Akhirat kelak Allah tanya harta yang kita gunakan, anak pinak yang dia amanah, usia muda kita, dan segala apa yang kita miliki Allah tanya. Tuan-tuan, bila kita ditanya, kita dah rasa hina. Walaupun kita ambil sesuatu itu dengan mulia, kita rasa hina. Apatah lagi yang mengambil cara haram. Maka ini hina manusia. Jadi apa yang patut kita buat? Kata Syekh Abdul Qadir, esakan Allah. Maksud esakan Allah, lihat sesuatu itu semuanya pada Allah. Ini esa, satukan Allah. Dalam pergantungan, dalam pengaduan, dalam mudarat, dalam manfaat, dalam memuliakan, ia cuma Allah. Esakan Allah. Dan bertawakal kepada Allah. Tawakal pada Allah, serah pada Allah. Dan pada perkara yang Allah Ta'ala dah tetapkan, jangan bicara. Baik, perkara yang Allah tetapkan ada dua. Yang pertama ialah perintah dan larangannya. Tentu kita tak bicara lagi kenapa subuh 2, asar 4. Tak, ini Allah tetapkan perintah. Jangan dibicara. Kenapa puasa kena Ramadan, tak boleh puasa ke Ustaz setahun tu cukup 30 hari. Sebab saya nak ambil bulan Syaban 10 hari, bulan ni 10, jadi semua. Jadi cukuplah diwajibkan kita puasa 30 hari, mana-mana bulan okey je. Kalau kata tidak, puasa sebulan Ramadan. Okay, kalau kita nak fikir hikmah banyak, tapi asal kita seorang hamba Allah, segala hukum hakamnya jangan dipersoal. Tetapi apakah kita pernah persoalkan undang-undang negara kita? Kita dimatikan hujah dengan undang-undang, ikut undang-undang lah. Kita dimatikan. Atau waktu mana mereka merampas harta benda kita, kita kata kenapa? Ini undang-undangnya. Maka kita terpaksa aku bila orang sebut undang-undang. Polis kata saya tangkap awak sebab undang-undang. Hakim kata saya jatuhkan hukum awak kan ini undang-undang dia. Yang semua orang akan matikan setiap percakapan orang, ini undang-undang, ikut law. Law tu siapa buat? Orang. Boleh patuh, kena patuh lah. Ni lampu merah kenapa kita kena berhenti? Lah ikut undang-undang lah. Merah saya berhenti. Berhentilah. Tak ada hujah ke? Tak ada. Dia cuma merah dan berhenti. Ni tak ada kereta. Lah ini merah. Merah berhenti. Oh belajar tak belajar? Orang akan matikan cara kita berfikir dengan undang-undang. Cerdik macam mana pun orang matikan. Ini undang-undang. Diikut je. Prof ikut je undang-undang. Dah profesor pun kantoi. Tetapi ada undang-undang lebih besar daripada undang-undang Allah? Maka kenapa petikan? Kalau undang-undang orang ni kita macam aku, LHDN, kenakan cukai. Kenapa? Undang-undang. Nak bayar tak nak bayar? Tak bayar, luar negara tak boleh pergi. Tak nak bayar, kita sita harta. Nak bayar tak nak bayar? Akhir kita aku undang-undang. Bayar cukai. Walaupun kita kata ni LHDN tak pernah bantu saya, saya susah. Mana dia bantu? Ada nak ulur duit ke saya? Cerita dia nak ambil duit. Bantang tengok saya banyak duit. Dia nak ambil. Sebab apa dia nak ambil? Ya kita marah. Tapi bila kita disebut ini undang-undang, awak nak masuk penjara? Kita pun aku undang-undang. Itu undang-undang manusia semua buat. Tapi bila dia ada penguatkuasaan, kita pun takut. Kita takut. Ini undang-undang Allah. Penguatkuasaannya sebagai ujian pada manusia akhirat kelak. Pun begitu, Allah tetap jatuhkan hukuman di dunia juga. Kerana akan ada manusia yang akan sombong, mengaku Tuhan.
Kalau dibiarkan. Dan sudah ada beberapa orang yang mengaku Tuhan, dan Allah binasakan. Fir'aun yang mengaku Tuhan. Semua dalam sejarah siapa mengaku Tuhan, Allah binasakan. Siapa pun. Tuan-tuan bacalah sejarah orang-orang yang pernah mengaku Tuhan. Semua Allah hancurkan dia. Semua Allah sesatkan dia. Bukan ada di India yang mengaku Tuhan dan sebagainya. Akhirnya Allah hina dia dengan pelbagai skandal seks, skandal pecah amanah, ambil duit. Tak ada orang boleh mengaku Tuhan. Walau dengan nama. Nak namakan dia Tuhan. Siapa nak bawa Tuhan nama saya? Tak ada orang berani untuk nama dia Tuhan. Sebagaimana tak akan berani orang mengaku Tuhan, melainkan dia akan dibinasakan. Tuan-tuan, yang buat undang-undang ni Allah. Maka tak ada orang boleh persoalkan. Ini undang-undang Allah, ikut je lah hukum. Maka orang beriman tahu setiap cara berfikir dan cara bercakap akan mati di hadapan hukum Allah. Ini hukum Allah. Sebagai seorang beriman, saya diwajibkan solat subuh, maka saya solat. Jangan tanya, ini undang-undang Allah. Kalau undang-undang manusia pun kita tak tanya banyak, bahaya je lah undang-undang. Ni jalan sehala, tuan-tuan melawan arus. Tuan-tuan pun tahu salah. Jalan undang-undang ni kan jalan sehala. Ini kalau ikut sehala, rumah saya jadi jauh. Tu saya lawan arus, rumah saya dekat sikit. Oleh kerana undang-undang ikut juga kita. Maka pertama, berkait dengan undang-undang Allah ialah hukum hakam, perintah dan larangan. Yang kedua, yang dinamakan hukum hakam Allah yang jangan kita tanya, ialah takdirnya. Dan Allah dah takdir macam ni, maka terima. Terima takdir Allah Ta'ala. Kata kita ni orang akan banyak tanya kita. Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Jawab, ini dah takdir Allah. Kita mendiamkan orang. Dan kita mendiamkan diri kita sendiri. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, kita mempelajari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau itu orang beriman, mereka kosong daripada melihat manusia. Dan kosong daripada melihat segala sebab musabab. Kerana mereka yakin Allah Ta'ala akan memelihara mereka. Allah Ta'ala akan jaga mereka. Allah tak pernah lupa untuk beri bahagian mereka. Kerana itu bila Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, Allah kata, wahai Daud, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak ada seorang pun yang bergantung padaku, yang berpegang denganku di kalangan hamba-Ku, dengan meninggalkan makhluk-Ku, dan aku mengetahuinya melalui niatnya. Maka kalau seluruh penduduk langit yang 7 dan segala isinya, dan bumi yang 7 dan segala isinya bersepakat untuk mendatangkan mudarat baginya, melainkan aku jadikan baginya jalan keluar untuk dia keluar daripadanya. Kata Allah, hey Daud, seorang hamba daripada hamba-Ku, kalau dia betul-betul bergantung dengan aku, tapi aku tahu melalui niat dia. A'rifu min dhalik min niyatihi. Aku tahu melalui niat dia. Kalaulah seluruh penduduk langit dan 7 petalanya, dan juga bumi, 7 petala langit dan bumi, bergabung untuk mendatangkan mudarat padanya, nescaya aku jadikan satu jalan keluar untuk dia keluar, sehingga mereka semua tak percaya. Wahai Daud, demi kemuliaanku dan kebesaranku, kalau sekiranya seorang hamba-Ku daripada hamba-hamba-Ku, dia bergantung dengan makhluk, bukan bergantung dengan aku, dan aku tahu melalui niatnya, melainkan akan kuputuskan segala sebab musabab yang dia ada di langit dan di bumi, hatta di bawah kaki dia, sebab paling hampir dengannya. Kemudian aku tidak peduli bagaimana dia binasa. Bila Allah berfirman pada Nabi Allah Daud AS, Daud, dengar sini Daud, hamba-Ku antara 2 golongan. Wa imma dia berpegang denganku. Bila dia benar-benar berpegang denganku dan aku tahu melalui niat dia, seluruh makhluk-Ku tidak mampu memperdayakannya. Seluruhnya, langit dan bumi. Tetapi bila hamba-Ku bergantung pada lain pada aku, maka aku akan putuskan segala sebab. Dia kenal orang tu mati. Dia baik orang ni, orang tu musuh dia. Maka semua sebab-sebab itu mula diputus satu persatu. Tuan-tuan tengoklah orang hidup main kabel. Ada orang hidup, dia main kabel. Dia kaya bina dengan kabel, dia berkuasa bina dengan kabel. Orang ni dia tak lama dia akan jatuh.
Kerana Allah kata, Allah berfirman, Allah bersumpah dia akan putuskan segala sebab tu. Sebab tu kalau kita hidup dengan sebab orang, ihsan orang, kabel orang, kita tak lama. Sehingga kita mengubahnya. Kalau hari ni ada orang kaya kerana sebab orang, tunggulah jatuh dia. Kalau hari ni ada orang berkuasa sebab orang, tunggulah jatuh dia. Kalau hari ni ada orang sihat kerana sebab orang, tunggulah sakitnya. Semua kita menunggu kehancuran kita. Dan keadaan Allah biarkan kita. Sebab tu tuan-tuan kena tajdid balik, kena bersihkan balik hati dan niat kita untuk bergantung kepada Allah. Dan para ulama menyebut orang yang memang bergantung kepada Allah, dia ada 8 tanda dan ciri-ciri dia. Dia mesti ada 8 ini. Tanda. Bukan untuk mendapatkan pergantungan ini, dia mesti ada 8 ini juga. Perkara yang sama. Sebab bila kita dah baca, dah sebut bagaimana kata Syekh Abdul Qadir, bahawa orang-orang yang sempurna akalnya, bergantungnya pada Allah. Sehingga dia tak peduli suatu benda itu berlaku cepat atau lambat, sikit atau banyak, kerana dia yakin pembahagian Allah. Tapi orang yang tidak yakin pada Allah, bukan tu tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dia sanggup buat apa pun cara, walaupun bergantung dengan manusia, walau dengan membuang Tuhannya, maka dia menjadi orang yang gila. Seperti orang gila. Yang pertama kata para ulama, kebergantungan kita pada Allah akan zahir, tanda dan alamatnya. Dan kita dapat memperolehinya dengan tunduk dan khusyuk kepada Allah. Apa maksud khudu' wal khusyuk? Tunduk dan patuh. Tuan-tuan, tunduk dan patuh pada perintah Allah. Belajar terima hukum haram tu haram, halal tu halal, sunat tu sunat, wajib tu wajib, makruh tu makruh. Dalam hidup kita, kita akan ada 5 hukum. Kita ada hukum wajib, kita ada hukum sunat, kita ada hukum makruh, kita ada hukum harus, kita ada hukum haram. Hidup kita macam tu. Kalau saya tahu ia haram, maka saya tak ambil. Kita dah tahu babi haram dan segala isi kandungan babi haram, saya tak ambil. Apa pun alasan saya tak ambil. Tak ambil. Kalau saya tahu riba haram, apa pun ceritanya, saya tak nak ambil riba. Kalau saya tahu rasuah haram, apa pun, bagaimanapun, maka saya tak akan rasuah. Ini namanya khudu' dan khusyuk. Tetap tunduklah pada perintah Allah, hukum Allah. Ada orang kata dengan meninggalkan perintah Allah kita untung sikit. Jawapannya jangan. Sebab bukankah kita ada hukum darurat? Ya, benar. Dan siap 5 hukum tadi, ada satu pintu kita sebut emergency. Islam ni bagikan satu kenderaan. Dia ada pintu masuk dia, dia ada pintu keluarnya. Dan dia ada pintu emergency yang kita sebut darurat. Tetapi pintu emergency, sepanjang tuan-tuan hidup lah, berapa kali kita guna. Tuan-tuan pernah naik kapal terbang, ada pintu emergency. Tuan-tuan pernah tengok dia buka? Dia buka pintu emergency. Siapa yang ada bas misalnya, berapa kali buka pintu emergency? Siapa pun tahu bila sebut pintu emergency, dia tahu dalam keadaan begitu sukar betul, kebakaran yang mungkin meragut nyawa, dia akan buka pintu emergency. Tapi kadang-kadang pintu emergency pun tak selamat. Dah kalau kapal terbang tu jatuh, nak buka pintu emergency apa? Dengan pintu-pintu tu rosak. Tapi dalam hidup kita benar ada pintu emergency. Tapi macam mana kita guna? Kita ada satu syarat yang ketat untuk menggunakannya. Sebab kita tidak berseronok-seronok dengan menggunakannya. Tak ada atas nama tak ada makanan, kita terus, okey saya makan babi, tu buat asam pedas. Tak, kita tak masaknya dengan sedap. Supaya kita tak akan suka dengan benda-benda haram. Jadi kalau kita tahu kita boleh makan babi kalau emergency. Dan semua kata hukum tadi. Dan ia jelas dalam Quran. Faman ittagha ghaira baghin wala 'adin fala ithma alayh. Siapa dalam keadaan terpaksa, tanpa dia melampau, tanpa dia mencarinya, maka tak berdosa. Tak berdosa. Kita jangan cari emergency tu, jangan cari dia, tapi berada dalam emergency. Jadi kita tak boleh terima kalau mana-mana komando atas nama latihan dia makan benda-benda haram, kita tak boleh terima. Kerana ini orang cari emergency.
Bukan itu kita dilatih. Tuan-tuan, tak ada pun tentera yang berjaya kan latihan itu. Tentera tu kuat sebab dia latih makan monyet, makan babi. Tak ada. Itu pembohongan dalam latihan. Kita ikut acuan yang salah. Kita patut ubah. Kerana kita katakan, bagaimanapun manusia dalam emergency, agak sukar untuk mereka makan benda tu sehingga mereka mati. Itu sebut kita cerita ada mati kebuluran. Kenapa? Jauh mereka memilih untuk mulia mati. Tapi andai kata ada yang nak emergency, bukan kita cari emergency tu. Kita tahu bila kita emergency, okey, kita boleh makan babi. Tapi menyebut kalimah babi pun kita dah tak suka. Kalau ada, kita dengar macam, kalau kita emergency boleh makan babi. Adakah tuan-tuan terbayang sedapnya babi, masak cheese? Tak ada orang yang mereka nampak jijik. Osh, janganlah pemakan babi pula ni, nampak jijik. Tak pula kita fikir ni kalau cicah sos sedap ni, sos tak li cicah, oh macam sedap. Tak ada orang fikir macam tu. Mereka otak gila dan kosong. Kita sebut je babi, kita letak dia satu benda yang jijik. Tak ada orang terfikir nak masak asam pedas ke, nak masak singgang ke. Habis tak, kalau makan babi kita nak masak apa? Tak ada orang fikir. Mereka mungkin orang fikir semudah-mudah cara masak, bakar je. Semudah-mudah cara masak. Baik, kalau boleh kita nak asam pedas, baik kita makan daun kesum je. Baik makan kuah, cukup kuah, tak payah makan babi. Kerana orang nampak cara mudah masak, lalu mereka makan. Adakah mereka fikir nak tambah? Tak ada. Sekadar menang hidup. Dipanggil saddur ramaq. Di dalam imam kita atau mazhab kita Syafi'i, makan babi ini sekadar saddur ramaq. Maksud saddur ramaq untuk hidup. Tak lebih pada itu, tak tambah lah. Sebab itu Abdullah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu, waktu dia dipenjarakan oleh Raja Rom, dilaporkan, kemudian dihidangkan babi. Dalam Abdullah As-Sahmi tak makan. Raja dipanggil, kenapa tak makan? Bukankah agama kamu mengajar darurat? Boleh. Ya benar. Tapi aku tak akan biarkan orang mainkan agama aku. Kerana kamu cuba mainkan agama aku. Supaya aku buat benda ni. Dibiarkan Abdullah As-Sahmi lapor 3 hari. Kemudian dia hantar babi dalam penjara. Dia nak tengok sahabat Rasulullah ni kuat ke tak. Dia sahabat Rasulullah faham apa itu darurat. Dia tetap tak makan. Raja panggil dia. Kenapa? Bukankah dalam agama kamu ada darurat? Dia kata benar. Tapi tak akan aku biarkan orang mainkan agama aku. Kamu cuba mainkan agama aku. Tentu jangan ada orang mainkan agama. Tak apa ji, ini kan darurat. Jom. Dia mainkan agama kita. Dengan mudah dia cuba menghalalkan atas nama darurat. Tentu darurat ini bukanlah satu jalan untuk menghalalkan yang haram. Sehingga orang datang beritahu kita darurat tak apa, sambil tersenyum dan tersengih. Bukan begitu. Ia satu benda yang kita tak suka berlaku dalam agama kita. Oleh sebab itu, perkara pertama yang kita kena buat untuk memperbetulkan pergantungan kita pada Allah ialah khusyuk dan khudu'. Khusyuk, kita melakukan dengan penuh fokus. Khudu', tunduk, jangan bangkang. Ini perintah Allah. Yang kedua, kata ulama', ialah sentiasa bersedia untuk persiapan mati. Dia panggil al-isti'dadu lirrahil. Siapa pun bila dia fikir mati, dia mula hilang pergantungan dengan makhluk satu persatu. Contoh, kalau kita dah fikir mati, yang pertama kita hilang pergantungan makhluk dengan doktor. Tak apa doktor, saya pun rasa nak mati, tak payah lagi bagi ubat. Dan yang datang pada kita, awak tak payah suruh ziarah, saya pun dah nak mati. Tanda bahawa kita benar-benar bergantung kepada Allah, kita sentiasa bersiap siaga untuk mati. Setiap siaga. Contoh, kita tahu satu hari kita akan mati. Apa perasaan kita setiap kali kita rasa kita akan mati? Kita cuma nak Allah dalam hidup kita. Sebab kita tahu kita kembali pada Allah, bukan kembali pada orang. Allah. Sebab itu tuan-tuan tengok, bila orang tu ingat je mati, dia tak ada fikir nak gaduh dengan orang. Dan dia pun tak fikir pun supaya orang lain yang diistimewa. Tak apalah, saya dah nak mati, biar saya buat sendiri. Yang ketiga, kata ulama', dia memperbaharui taubat. Tuan-tuan, yang menjadikan kita ni duk bergantung pada makhluk, dosa kita banyak sampai tak nampak Tuhan.
Itu ada masalah sikit, nampak Facebook, nampak IG, nampak TikTok, nampak apa benda lagi. Nampak fulang tu, YB ni, YB tu, Exco ni, menteri tu, menteri ni, Perdana Menteri tu, raja ni. Kerana dosa kita banyak, maka makhluklah tempat kita ngadu. Tuan-tuan, lagi banyak kita mengadu pada makhluk, lagi tebal dosa kita. Sebab tu kerana kita orang beriman kena banyak berdoa. Doa satu cara untuk ajar kita bergantung pada Allah, ngadu ke Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah isteri aku, ya Allah anak aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senantiasa ya Allah. Kerana Allah suka dia dipanggil. Tuan-tuan, tidak ada makhluk suka dipanggil melainkan Allah. Allah suka dia dipanggil oleh makhluknya. Kita kalau panggil makhluk, semua tak suka. Apatah lagi kita panggil banyak kali ataupun berulang kali. Hanya Allah yang suka. Makhluk-makhluk Allah tak ada seorang pun yang suka dipanggil. Melainkan Allah, maksudnya hanya Allah sahaja. Bukan dalam kategori makhluk. Hanya Allah sahaja yang suka dipanggil. Kerana itu Allah paling suka seorang berkata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Diulang-ulang, dipanggil ilhah. Ilah ni mendesak. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah suka. Kita kalau panggil orang macam tu, Mak. Mak kita, aku tampar budak ni. Mak. Marah ni. Panggil banyak kali. Ayah. Budak ni tarik telinga duk ayah. Kalau kita panggil kawan kita, Haji. Kita ketuk kepala pun tahu. Kita marah kalau orang panggil kita banyak kali. Marah. Allah Ta'ala suka dipanggil. Tetapi bila Allah suka dipanggil, kenapa kita tak mengadu pada orang juga? Ni kita Facebook pun boleh kena block Facebook. Facebook kena block. Dah nak ngadu kat mana? Saat Facebook kena block pula. Ni IG kena block. Ada seorang peninju. Lepas dia menang tinju, dia pun sebutlah nama yang reka Facebook tu. Saya nak panggil dia bertinju dengan saya. Yang dia block akaun saya kenapa? Kena block akaun. Dia marah, dia ajak bertinju. Dia suka-suka dia orang block akaun. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pernah block kita. Kita yang block diri kita sendiri. Akaun kita dengan Allah sentiasa terbuka. Sila update status akaun di sisi Allah. Kita dapat like terbesar dari Allah yang menenggelamkan seluruh like manusia. Tapi akaun kita ada dengan orang, bukan dengan Allah. Sila update status kita, akaun kita di sisi Allah. Akaun inilah akaun yang Allah tak pernah block. Dia direct dengan Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung harap tanpa perantaraan. Biduni wasitatin. Tak ada perantaraan. Kamu direct. Tapi malam kita, akaun kita ni Allah dah bagi setiap orang ada akaun. Tak nak update status dia. Kerana Allah Ta'ala bukan sekadar like. Allah beri apa yang menjadi kebaikan untuk kita. Kerana itu kita kena banyakkan taubat. Dosa banyak, tuan-tuan. Saya katakan saya ke, tuan-tuan ke, kalau kita cenderung ngadu pada orang, dosa kita banyak. Maka istighfar banyak-banyak. Dan bertaubat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tunjuk kepada kita cara dan jalan dia. Dan yang keempat, kata ulama, tanda seorang itu benar-benar bergantung pada Allah, bukan pada makhluk. Dia sentiasa wasangka baik pada Allah. Tuan-tuan, yang kita duk bergantung pada makhluk sebab kita sentiasa wasangka baik pada makhluk. Ditolong kok, nanti dibantu, nanti. Tak, makhluk ni tuan-tuan sekalian, dia tak punya sifat itu. Yang patut kita wasangka baik selama-lamanya ialah Allah. Allah tak beri yang kita minta. Barangkali yang kita minta itu syahwat, bukan keperluan kita. Macam budak-budak kecil, dia nak macam-macam, tapi time guna tak ada pun. Kita ajak dia pergi kedai makan, atau kita ajak dia pergi hypermarket, bagi dia troli, dia masuk semua benda dalam troli. Last kali dia makan pisang kat rumah juga. Yang troli tu dia masuk semua makanan, satu pun tak makan. Sebab dia pilih dengan nafsu. Cuba tuan-tuan bagi buku menu ke anak, suruh dia order. Dia pun nak semua chicken chop, dia kata lamb chop, yang bunyi chop-chop dia nak belaka ni. Time makan yang mak dia punya, mi goreng. Order air, dia tengok air, dia bukan faham air tu. Ni air apa ni, frizzy ke, ni air limonade, dia tak faham semua ni. Dia pun order air, sebab dia tak tahu syahwat. Dia pun order air tu. Last kali dia minum air mak dia juga. Mak dia order simple, air sirap. Orang lama minum air sirap je. Campur kecil manis, darah tinggi, sirap. Sirap kosong satu.
Ni budak ni tengok nama air macam-macam ni, dia order. Akhirnya dia tak boleh minum. Kerana dia order dengan syahwat. Tuan-tuan, kita ni bila dah tua, yang macam saya ni yang tuan-tuan tua, bila kita pergi kedai makan, kita mula tak order air dengan syahwat. Tengok, ni gula lebih ni, tak boleh ni. Sebab bukan lagi syahwat. Last sekali air kosong satu, tapi air kosong pun nak kurang manis. Kurang manis juga air kosong. Air kosong tu dah tak manis, tapi dia takut termanis juga gelas ni. Kurang manis kalau boleh. Dia punya takut boleh tak lemon kosong. Tuan-tuan, kenapa dia order lemon kosong? Ini kalau syahwat, dia tak akan order lemon kosong. Tak mungkin. Dia kalau order lemon kosong ada penyakit dah tu. Kalau tak ada penyakit, bimbang penyakit. Dua tu je. Dulu minum air, boleh teh 8 layer boleh. 8 layer teh. Tak main 3 layer sikit. 8 layer. Teh 8 layer satu. Tingkat-tingkat itu syahwat lah tu. Tapi dah penyakit, doktor kata awak punya kencing manis naik 30. Boleh tak nak air masak 2 layer je. Air masak 2 layer. Panas sikit, sejuk sikit. Mana air suam dah. Air masak 2 layer ni air suam. Dia tak panas sangat, dia tak sejuk sangat. Minta air masak 2 layer. Itulah kesudahan dia. Makan pula makan apa? Tak boleh makan nasi. Habis makan benda. Benda boleh makan. Ada bali tak? Bali. Goreng bali, suruh goreng bali. Itu je makanan dia. Maknanya dia sekarang tidak lagi minta makanan dengan nafsu, tapi dengan kepentingan. Tuan-tuan, Allah dah ajar dari awal lagi. Kita bila berdoa pada Allah, Allah beri apa yang menjadi kepentingan kita, bukan nafsu kita. Kita minta, ya Allah aku nak anak 18. Nafsu belaka tu. Anak 2 pun tak dijaga. Ya Allah aku nak kahwin 4. Nafsu belaka tu. Bini seorang pun takut. Itu kalau 4 bully kita mati. Allah tahu keperluan kita, bukan nafsu kita. Sebab tu bila kita maksud wasangka baik pada Allah, siap benda Allah beri berdasarkan keperluan kita, bukan nafsu kita. Kalau Allah berikan berdasarkan nafsu kita, nescaya kita binasa cepat. Kita nak kaya Allah tak bagi, itu nafsu kamu. Kepentingan kamu patut banyak ni je. Ni kalau kaya mesti kedekut ni. Ada orang Allah bagi kerana masalah dia bagus untuk dia kaya. Tapi ternyata dia membantu. Ini bila Allah sayang lah. Bila Allah sayang kita, Allah tak beri sesuatu pada kita dengan nafsu kita nak, tapi dengan keperluan kita. Sebab setiap kali kita doa, kalau tuan-tuan perhati dalam doa kita, banyak benda berkait nafsu kita. Ya Allah aku nak jadi orang paling glamour sekali. Nafsu lah tu. Jadi glamour, lepas tu kena bunuh. Lepas tu kena racun, lepas tu kena dengki. Buat apa? Kalau Allah beri pada kita, kita binasa cepat. Ya Allah aku nak jadi orang paling kuat sekali. Lepas tu jadi kuat buat apa? Kuat kita nak pukul siapa? Dan sekali kekuatan kita jadi sombong. Itu nafsu. Maka mintalah apa yang baik untuk kita. Mungkin masalah kita untuk kuat supaya kita dapat bantu orang lemah. Okey, Allah bagi. Mungkin masalah kita bila kita doa, ya Allah aku nak jadi orang alim. Ya, itu masalah supaya kamu dapat bimbing orang lain. Tapi bukan untuk sombong. Bukan untuk menghina orang lain. Kemudian yang kelima, kata ulama, ialah dia sentiasa bergembira dengan Allah dan bergembira dengan segala kurniaan Allah. Allah beri apa pun digembira Allah. Alhamdulillah, itu duduk sujud syukur. Tu duduk mulutnya tak pernah renggang menyebut Alhamdulillah, syukur pada Allah. Setiap kali orang tu bergembira dengan kurnia Allah, itu tanda dia bergantung pada Allah. Di mana kita suka orang beri ke Allah beri? Kalau kita kata orang berilah, kita bergantung pada orang. Allah bagi. Sebab tu bila Allah beri kita satu sujud, kita suka. Saya boleh sujud, saya suka. Satu rakaat yang Allah beri pada kita untuk kita solat malam, ya Allah anugerah. Saya boleh bertahajud semalam walau 2 rakaat, saya suka sangat-sangat. Saya dapat baca Quran walau 1 muka surat, suka. Ini anugerah Allah. Dapat menyebut nama Allah, ini satu kegembiraan kita. Kegembiraan kita hari ini bila Allah lapangkan waktu untuk kita mengingati Allah. Biasa sibuk Ustaz, hari ni boleh dengar kuliah, Alhamdulillah. Seronoknya dapat dengar kuliah. Kita bergembira dengan kurnia Allah. Kerana tak semua orang Allah izinkan untuk dengar kebaikan. Tapi Allah pilih kita, kita gembira. Dek gembira tadilah kita istiqamah. Kemudian yang keenam, kata ulama, tanda-tanda orang-orang yang memang bergantungannya pada Allah bukan pada makhluk, ialah orang ini tidak pernah mensia-siakan waktunya. Orang ni ternyata orang jaga waktu.
amat menjaga waktu daripada perkara sia-sia, perkara tak beri manfaat. Dan yang ketujuh, kata ulama, dia sibuk mencari sebab yang boleh menghidupkan hati dan yang boleh merosakkan hati. Dengan kata lain, dengan bahasa mudah, belajar tasawuf lah. Tentang kita mengaji tasawuf ni maksudnya apa? Nak baiki hati kita. Kita bukan cerita hukum luar, hukum zahir. Sebenarnya kita belajar fiqh atau kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Kita sekarang dalam ilmu kesufian, kita nak belajar bersih hati. Hati kita tak nak bergantung pada makhluk dengan Allah. Maka tanda orang tu benar-benar dia bergantung pada Allah. Dia sibuk menjaga apakah perkara yang boleh menghidupkan hati dan apakah perkara yang boleh rosakkan hati dia. Jaga hati. Ini dia tekankan kepada ilmu kesufian dia. Merawat kebatinan. Kita, tuan-tuan, kalau ada dengki, macam mana nak buang dengki? Saya ni kuat dengki orang. Saya pun tak tahu, kadang-kadang dengki dengan adik-beradik. Saya dengki kakak saya, abang. Rawat. Kalau benar awak seorang yang memang bergantung pada Allah, awak akan rawat penyakit tu. Saya ni jenis cemburu. Ni seorang perempuan ni, saya cemburu kuat dengan suami saya. Kadang dia baik dengan mak dia pun saya cemburu. Dia baik dengan adik-adik perempuan pun saya cemburu. Dia baca buku pun saya cemburu. Tengok baca buku, abang asyik baca buku je, saya abang tak nak baca. Dia suruh, dia marah baca buku. Dia suruh baca dia, abang ni asyik belek buku je, saya abang tak belek. Dia suruh belek dia. Ada orang dia cemburu ni luar biasa, penyakit. Ada orang cemburu, Masya Allah, sikit je cemburu. Ada yang sedang, ada yang melampau-lampau, ada sampai peringkat cemburu buta. Cemburu buta. Dia pantang tengok suami dia gayut kat telefon. Ni perempuan mana pula ni? Ni betina mana pula? Dia duduk asyik perempuan betina. Suami dia pun rimah, tak boleh angkat telefon. Main mesej pun sama. Ni mesej siapa pula ni? Oh, tak boleh. Tidak boleh main telefon, tak boleh mesej. Kerah tengok dia. Ni tengah bayang perempuan mana pula? Bayang pula dia kata. Dia punya cemburu. Ni awak tengok saya ke awak bayang perempuan lain ni? Allah, payah nak hidup. Jadi orang macam ni, dia tahu dia ada cemburu, macam mana nak rawat? Ustaz, saya nak rawat cemburu saya. Sebab saya pergi kat cemburu ni, Ustaz, memang buta sungguh, Ustaz. Sampai suami saya tak boleh nak bekerja, saya takut. Abang kalau kerja nanti mengorak rakan kat pejabat. Kalau jadi grade duk ambil pelanggan perempuan belakang, dia marah ni. Perempuan tua pun dia marah sekali, tak kira. Sampai suami tak boleh gerak ni. Kalau berjalan, mata tu kena lekat kat dada, lekat kat belakang ni. Jangan tengok orang. Ya, ada orang cemburu pelik. Saya jumpa ada orang penyakit macam ni. Yang macam saya contoh-contohkan tadi, itu memang realiti. Bukan kita nak reka-reka. Dia cemburu dia. Pelik yang teramat. Jadi, kalau dia orang yang benar-benar tahu benda ni boleh merosakkan diri dia dan hubungan rumah tangga, dia kena rawat. Sebab itu orang yang benar-benar bergantung pada Allah, dia cari apa perkara yang boleh membangunkan jiwa dan apa yang boleh rosakkan dia. Macam mana saya nak suruh sentiasa saya bersangka baik dengan orang. Macam mana saya nak rasa biar hati saya sentiasa sayang pada orang, suka. Saya ni saja ni tak boleh tengok budak-budak, saya jadi nak marah. Itu nampak budak dicubit, nampak budak ditampar. Ada orang digerang budak-budak, gerang pelik. Kita kalau gerang ni maksudnya kita suka. Dia tak pukul budak orang, anak orang, cubit anak orang. Pelik perangai dia. Dia pun tak tahu saya memang. Kau tengok budak-budak ni saya macam gerang, nak marah. Tu tuan-tuan dengar cerita orang bunuh budak. Bunuh tak cukup, bunuh biasa, bakar sekali. Dia riuh satu Malaysia. Bakar. Dia berlaku pada anak murid saya. Anaknya dicolek, dibunuh dan dibakar. Dia ada jenis perang gerang ke budak. Dia gerang tengok. Bukan cerita nak jual buah pinggang. Bukan, dia gerang. Dia kadang-kadang ada setengah kita tengok budak-budak muka dia macam, kau budak ni kecil-kecil dah nampak something. Masa nak pukul ni. Dia pelik. Tetapi kita ada perangai macam tu. Sepatutnya kita ada sifat rahmat pada kanak-kanak. Itu sifat normal orang sebenarnya. Tapi kalau kita tak rasa sayang ke budak-budak, kita tak normal. Sebab itu Nabi kata apa? Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan di kalangan kita, bukan orang Islam tu, yang tak rasa rahmat, simpati pada kanak-kanak. Kita tengok budak nangis, kita dah simpati dah. Kita tengok dia nangis sebab tak cukup duit, kita bagi duit. Ambil free je, pakcik kasih. Kita tengok budak-budak, tuan-tuan kita sentiasa senyum ni, berebut kita nak bagi duit. Kita tak kisah, sebab dia budak, kita pun tak marah dia. Rahmat yang Allah jadikan tu fitrah.
manusia. Tapi kalau ada orang lain pada itu, maknanya dia tak betul. Jadi orang yang benar-benar bergantung pada Allah, dia mencari segala cara untuk hidupkan hati dan perkara yang boleh rosakkan hati dia. Dan akhir sekali, orang yang benar-benar bergantung pada Allah, dia sentiasa terikat dengan rumah Allah. Kita kalau tengok orang kat mana-mana pun, pergi masjid, pergi surau, pergi berjemaah, pergi tempat orang yang ingat Allah, dia bergantung pada Allah. Kalau kita memang apa pun dalam hidup kita, kalau tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi musalla, tak pergi tempat berkumpul untuk kita menuntut ilmu sebab kita rasa tak lengkap, maknanya hati kita memang bergantung pada Allah. Tapi kalau tak pernah peduli, laungan azan tak peduli, tazkirah atau ceramah kita pun tak peduli, hati kita tuan-tuan bergantung pada makhluk. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang hidupnya bergantung pada makhluk, dia tak akan masuk rumah Allah, takkan. Melainkan dalam keadaan tergesa-gesa nak keluar. Dan dia tak mungkin duduk untuk dia mendengar orang ceramah ke, tak mungkin duduk. Dia tak mampu duduk, Allah tak izinkan dia. Itu kalau kita jumpa raja yang boleh duduk majlis ilmu, ini luar biasa. Kalau kita jumpa pemerintah yang boleh duduk majlis ilmu, ini luar biasa. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini sultan hebat ni, international punya. Dia duduk dalam majlis gurunya Imam Ibn Asakir. Dan bila gurunya sakit ataupun keluar, maka dia menggantikan gurunya mengajar. Salahuddin Al-Ayyubi bukan sebarang general, dia juga seorang ulama. Bila gurunya datang, yang Imam Ibn Asakir, dia akan duduk mengaji. Ni mana-mana pemimpin boleh duduk dengar kuliah, ini pemimpin yang hatinya dengan Allah. Apatah lagi yang boleh beri kuliah, ini hati dengan Allah. Tapi kita tak jumpa duduk majlis ilmu, kita tak nampak. Ini memang bergantung pada pangkat je ni. Ini memang bergantung pada kuasa. Dia akan duduk dengan orang yang ada kuasa. Itu dia ada masa banyak untuk duduk dengan orang yang ada kuasa, walau sekadar main golf pun tak apalah, asal boleh duduk. Tapi dengan para ulama yang boleh mengajar dia hidupkan hati, tak nak duduk juga dia. Ikut-ikut mana pun beri alasan sibuk. Tapi dengan orang-orang yang diharapkan, dia boleh duduk banyak masa. Untuk main golf boleh, minum boleh, semua benda hiburan boleh duduk. Bukan dia mesyuarat sepenuh masa, tapi dia ada masa banyak, kerana dia bergantung pada makhluk. Sebab tu bila tak dapat sesuatu, dia putus asa, dia kecewa. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok kita, apakah kita bergantung pada makhluk atau bergantung pada Allah. Tengok 8 ciri-ciri yang disebut oleh ulama' di mana kita. Kalau ada sebahagian, alhamdulillah, kita terus upgrade diri kita, biar hati kita benar-benar bergantung pada Allah. Kita melihat manfaat mudarat, itu semua datang dari Allah. Kita melihat semua perkara ini, yang baiknya itu datang dari Allah, bukan daripada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.